Katakanlah kita ambil contoh yang kedua, muka surat 276. Okey, contoh kedua muka surat 276, iaitu Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000. So gaji dia, contoh gaji dia adalah RM3,000 dan dia ada pendapatan pasif sebanyak RM1,000 sebulan. Mungkin Encik Derek ni dia ada rumah sewa lah kot. Okay, dia dapat pendapatan pasif RM1,000 sebulan. So Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Okay, so kita nak tengok yang pertama, aliran tunai. Aliran tunai bulanan Encik Derek. Dan yang B, dia suruh kamu jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. So pendapatan pasif dia tak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Okey, so kita nak tengok apa yang nak dibuat. Okey, cikgu dah sediakan tabel pendapatan dan juga perbelanjaan dekat sini. Okey, so pendapatan aktif dia RM3,000, dekat sini RM3,000. So pendapatan aktif dia RM3,000. Kemudian pendapatan pasif dia RM1,000. So dekat sini bermaksud pendapatan dia untuk sebulan RM4,000 lah. Okey, manakala perbelanjaan Encik Derek ini yang tetap adalah RM1,350. Kemudian yang tidak tetap adalah RM650. So bermaksud dia melakukan perbelanjaan RM2,000 sebulan. Okey, kamu boleh nampak pendapatan tolak perbelanjaan dia ada baki lagi RM2,000. Bermaksud pendapatan ataupun aliran tunai bulanan Encik Derek adalah aliran tunai positif. Okey, sebab dia masih lagi mampu menyimpan RM2,000 setelah dia dapat gaji dan setelah dia berbelanja. Okay, dia masih ada RM2,000 sebagai baki, iaitu aliran tunai positif. So selesai untuk A. So kita nak tengok B. Okay, so B dia suruh kamu jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif tidak wujud. Okay, pendapatan pasif dia asalnya RM1,000, so dia tidak wujud, so hilang. Bermaksud pendapatan dia dah jadi RM3,000. So asalnya ada pendapatan pasif, so dia kata dia dah tak ada pendapatan pasif. Kemudian pendapatan dia dah tinggal RM3,000 dan perbelanjaan dia dah meningkat sebanyak 60%. So 60% bermaksud 60/100 lah. Okey, so 60/100 darab dengan RM2,000 perbelanjaan dia, bermaksud perbelanjaan dia bertambah lagi RM1,200. Okey, bermaksud jumlah perbelanjaan yang baru RM2,000 nilai asal tambah lagi dengan 60% pertambahan menyebabkan dia ada perbelanjaan baru RM3,200. Okey. So pendapatan tolak perbelanjaan, nilai pendapatan RM3,000 tolak perbelanjaan RM3,200, dia dah jadi negatif RM200. Okey, aliran tunai dah menjadi negatif. So ini yang paling bahaya. Okey, orang Melayu cakap ukur baju di badan sendiri. Okey, so ukur baju di badan sendiri. So kalau kamu rasa tak mampu, gaji kamu setakat itu sahaja, so berbelanjalah dengan berhemah. Okey, so ini dah jadi aliran tunai negatif. So amat bahaya. Okey, so selesai untuk kes Encik Derek ni. A few moments later. Yang keempat, proses pengurusan kewangan yang keempat, iaitu melaksanakan pelan kewangan. So kamu dah tetapkan matlamat, kamu dah menilai kedudukan, kamu dah mewujudkan pelan. Sekarang tinggal masa untuk kita laksanakan. Kita nak jadikan ianya suatu realiti. Okay, so melaksanakan pelan kewangan. Pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Betul lah tu. Okay. Melaksanakan bermaksud kita tukar daripada asal yang kita plan kepada tindakan lah. Okay.
So semasa melakukan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Seharusnya dia berlaku macam tu. Kalau kamu dah plan tapi tak ikut, so tak ada guna lah. Okey, seharusnya kamu mengikut kepada perancangan pada peringkat awal. Seseorang individu haruslah bersedia mengubah dan juga membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Okey, so kalau kamu dah macam tadilah, macam kes tadi, kamu dah berbelanja, tiba-tiba jadi aliran tunai negatif. So bila dah jadi aliran tunai negatif, bermaksud kamu perlu bersedia untuk mengubah cara perbelanjaan kamu supaya kamu boleh teruskan dengan kamu punya pelan kewangan lah. Okay, hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Okay, so cikgu dah ulas dah tadi. Okay, contoh macam perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Okay, kalau ikutkan Encik Yasir ni, dia dah belanja untuk bil elektrik 150. So untuk makanan dia dah belanja 600. Tapi rupa-rupanya dia bila bil sampai, dia dah bayar untuk bil elektrik RM200. So untuk makanan mungkin dia dah jadi lebih berselera untuk bulan itu. Asalnya dia plan 600 saja, tiba-tiba dah jadi 850. Okay, so kalau ikutkan perbelanjaan Cik Asim menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. So kalau ikutkan Encik Yasin ni, dia perlu mengurangkanlah penggunaan elektrik sebanyak RM50 dan dia perlu kurangkan perbelanjaan makanan sebanyak RM250 supaya dia kekal berada di landasan yang betul seperti yang telah pun dirancang. Okay, so semasa melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Pastilah. Okay, macam tadi yang cikgu dah cakap tadi, perbelanjaan tetap macam sewa rumah, insurans, ansuran rumah, ansuran kereta. So seharusnya benda tu kita kena bayar terlebih dahulu. Okay, kita kena utamakan pembayaran yang itu. Kalau tidak, nanti tak bayar kereta kan kena tarik. Okay, so pembayaran lewat ansuran boleh menyebabkan ada charge tambahan. Macam contoh kereta cikgu lah, yang perlu dibayar pada setiap 17 hari bulan setiap bulan. So kalau lewat bayar, dia akan ada charge faedah tambahan. So itu yang kita nak elakkan. Okay, so kena bayar on the spot pada tarikh yang ditetapkan. So semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang perlu memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif. Okey, so semasa melaksanakan pelan kewangan, janganlah kamu buat pengaliran tunai kamu sampai jadi negatif. Kalau tidak, macam cikgu cakap, susahlah kita nak capai matlamat kewangan yang telah kita rancang, pelan kewangan yang telah kita rancang. So jika wujud aliran tunai bulanan negatif, kamu seharusnya cepat bertindak, perlu mengubah corak perbelanjaan. Kalau tidak dapat diatasi, kalau tak boleh kamu nak ubah, bermaksud kamu akan gagal untuk capai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang telah kamu tetapkan sendiri. Okay, so ini adalah contoh yang terakhir mungkin. Berkenaan dengan Puan Aminah, contoh 4 muka surat 278. Okay, berkenaan dengan Puan Aminah. So Puan Aminah ni dia nak beli kereta berharga RM50,000 dalam masa setahun. Kemudian dia bercadang nak membayar down payment ataupun wang pendahuluan kereta tersebut RM7,500 daripada simpanan. Sebelum ini dia tidak mempunyai simpanan. So bermaksud dia tak ada simpanan lain, so dia akan simpan daripada duit gaji dia sebanyak RM7,500 dalam tempoh setahun. So boleh ataupun tidak, berjaya ataupun tidak Puan Aminah ini membeli kereta, okey, dalam tempoh 1 tahun.
Okay, kalau ikutkan Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, dia telah memilih tempoh 7 tahun kerana hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okay, so dia kena ambil tempoh 7 tahun. Okay, so kita tengok dekat sini. So ini apa yang Puan Aminah plan lah. Apa yang dia jangka, dia punya pengaliran duit dia, apa yang dia rasa yang akan berlaku. Okey, jangkaan dia. So kalau ikutkan gaji suami dia, gaji dia sendiri dah jadi tambah dua-dua dah jadi 6,500. Kemudian dia ada buat simpanan 10% daripada gaji, iaitu 650. Lepas tu dia ada simpan RM100 untuk kecemasan. So daripada gaji dia dan suami 6,500, tolak simpanan, tolak duit kecemasan, dah tinggal 5,750. Kemudian dia ada perbelanjaan tetap 2,500. Kemudian dia ada perbelanjaan tidak tetap 3,130. So kalau kita tolakkan dengan perbelanjaan dia dekat sini, so dia berbaki duit suami dan isteri Puan Aminah ni tadi berbaki RM120. Okay, so ini yang dia jangka, dia ada RM120 sebulan. Okay, tapi yang sebenarnya kalau ikutkan yang pendapatan dia sama, gaji suami dan gaji isteri dia sama. So kalau ikutkan dia punya simpanan dan juga dana kecemasan masih lagi sama nilai dia. Cuma perbelanjaan untuk dekat sini cikgu perasan ada sedikit perubahan. Okay, asalnya dia plan 3,130, tetapi dia berjaya mengurangkan menjadi 3,030 sahaja. Nice. So kalau ikutkan ada sedikit sahaja lagi. Okay, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Seharusnya boleh, kerana simpanan bulanan RM650 didarabkan dengan 12 bulan. Okey, Puan Aminah dah ada 7,800. Okey, berdasarkan perancangan yang telah dibuat, boleh ke Puan Aminah nak capai matlamat kewangan? Boleh, kerana dia dah buat simpanan RM650 sebulan. So darab dengan 12 bulan bermaksud dia ada 7,800. Sedangkan dia nak bayar down payment kereta hanya 7,500 sahaja. Bermaksud dia ada lebihan RM300 sebagai lebihan lagi. Okey, berbanding 220 yang memang setiap bulan dia ada lebihan lah. Okey, so kamu boleh tengok dekat sini, kalau ikutkan perancangan dia tu boleh capai lah, sebab dia ada 7,800, dia nak guna 7,500 sahaja. Okey, so bagi yang berminat untuk berbisnes memang betul lah tu. Okey, bab ni perlukan fokus, nak kena faham betul-betul baru tahu kenapa dia kira-kira sebab mengajar betul. Okey, so kalau ikutkan cikgu dalam masa membuat slide ni pun cikgu rasa bab ni bagus, cuma mungkin kurang bagusnya satu sebab kamu belum ada pendapatan. So bermaksud kamu belum ada pendapatan, tak boleh nak berbelanja banyak. So pendapatan kamu datang daripada mak ayah sahaja. Itulah kamu punya pendapatan. So maknanya mungkin kuranglah sikit fokus kamu nak faham. Mungkin kamu pun sambil lewa sahaja. Okay, tapi bila dah sampai masa kamu kerja nanti, kamu tengok balik benda ni, so pasti kamu tahu apa yang cuba cikgu ajar dekat sini. Okay, so adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Okay, so kalau ikutkan dia seorang yang bijak lah, kerana dia berbelanja hanya untuk keperluan asas dan masih ada simpanan bulanan RM650 dan dia juga ada ambil insurans. Okay, dan dia tidak memiliki hutang kad kredit. So kira bijak lah ni Puan Aminah ni menguruskan duit dia. Okay, dan yang terakhir, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan smart? Okay, pendekatan smart untuk mencapai matlamat kewangan. So kalau ikutkan ada, okay, memang dia guna sebab S ini adalah spesifik. So kenapa dia simpan duit? Sebab dia nak beli kereta, spesifik. So M boleh diukur, measurable. Okay, so dia ada
dia nak guna, dia nak bayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. So A, boleh dicapai atau tidak dia punya plan keuangan? Boleh, kerana dia ada simpanan 650 darab dengan 12 bulan. So bermaksud dia ada 7,800. So masih relevan, masih boleh dicapai. So R, iaitu realistik, logik atau tidak apa yang dia nak buat ni, logik, sebab dia ada simpanan 650 daripada dia punya jumlah pendapatan. Dan T, iaitu time bound ataupun masa. Okay, so dia nak kena kejar dalam tempoh 1 tahun. Okay, so konsep SMART tu memang ada lah, okay, untuk plan keuangan Puan Aminah. Maka habislah kita punya nombor 4. So untuk nombor 5 kita akan tengok di lain masa. Jadi jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.